Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anorikos. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak sedang menerokai penggunaan bahan bakar penerbangan mampan atau Sustainable Aviation Fuel SAF dalam usaha meneruskan agenda tenaga hijau di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Sohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu SAF akan dikaji kesesuaiannya bagi menghasilkan bahan bakar penerbangan yang seterusnya akan menyumbang kepada penurunan kadar pelepasan karbon melebihi 80%. Menurutnya, sumber bahan bakar penerbangan alternatif seperti SAF mampu menjadi kunci kepada aktiviti penerbangan secara mampan sekaligus menyumbang kepada strategi pengurangan pelepasan serta matlamat pelepasan sifar bersih bagi industri tersebut. Beliau berkata demikian dalam ucap tamannya semasa sidang kemuncak dan pameran hidrogen sedunia 2022 di Rotterdam, Belanda pada Isnin. Turut mengiringi beliau ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Jaul Samion, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hibni, Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Pengarah Unit Perancang Ekonomi Datu Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Pengerusi SEDC Tan Sri Datuk Amar Abdul Aziz Hussein, Pengerusi Sarawak Energi Berhad Datuk Amar Hamid Sepawi, Ketua Pegawai Eksekutif SEB Datu Bini Suhaili serta pegawai-pegawai kanan Kerajaan Sarawak. Premier Sarawak menambah kerajaan negeri melalui Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC kini bekerjasama dengan Pusat Inovasi Aero Angkasa Malaysia dalam penghasilan bahan bakar biohidrogen, hijau dan juga sel bahan bakar untuk industri penerbangan. Premier Sarawak menambah kerajaan negeri melalui Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC kini bekerjasama dengan Pusat Inovasi Aero Angkasa Malaysia dalam penghasilan bahan bakar bio, hidrogen hijau dan juga sel bahan bakar untuk industri penerbangan. Ujar beliau, dengan kemajuan terkini dalam penghasilan sel bahan bakar hidrogen untuk industri itu terutamanya bagi penggunaan teknologi drone, beliau menjangka bahawa sel bahan bakar hidrogen juga boleh digunakan untuk pengoperasian helikopter yang menggunakan sumber hidrogen. Sehubungan itu, Kerajaan Sarawak ingin bekerjasama dengan pemain industri penerbangan dan juga industri maritim sebagai usaha merancang dan meningkatkan potensi pembangunan bahan bakar bio, SAF, e-metanol serta sel bakar hidrogen. Sementara itu, Premier Sarawak menyatakan komitmen Kerajaan Sarawak terus memacu usaha mengatasi isu perubahan iklim global dengan melaksanakan sistem ekonomi baharu berasaskan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui serta mampan serta sumber hidrogen. Jelas beliau, ini adalah satu teras utama yang diberi penekanan dalam pelaksanaan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Tambah Premier Sarawak, dunia sekarang menghadapi masalah di mana pelbagai langkah sedang dikaji untuk mengimbangi pembangunan ekonomi bersama dengan pemeliharaan alam sekitar bagi mengurangkan kesan yang dihadapi akibat fenomena perubahan iklim. Sehubungan itu, beliau menjelaskan Sarawak sudah bersedia untuk membantu industri sedia ada dalam mencapai pembangunan secara lestari. Sementara itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Sohari memberitahu Sarawak berada dalam kedudukan yang strategik untuk melaksanakan ekonomi berasaskan hidrogen kerana mempunyai sumber, infrastruktur serta kepakaran yang mencukupi. Tambahnya lagi, apabila industri pengeluaran terus berkembang dan sekaligus meningkatkan permintaan untuk sumber tenaga alternatif pada masa depan, kos sumber hidrogen dijangka akan menurun sehingga berkemungkinan mencapai harga yang serupa atau lebih rendah daripada sumber gas asli cecair. Dalam pada itu, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak telah mula mengkaji sumber itu secara lebih mendalam sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan teknologi hidrogen dan sel bahan bakar untuk kegunaan awam dan komersial. Premier Sarawak mengulas lanjut antara usaha-usaha berteraskan sumber hidrogen yang telah dilaksanakan di negeri ini, termasuklah pengoperasian loji pengeluaran hidrogen bersepadu dan stesen pengisian semula yang pertama di Asia Tenggara pada tahun 2018. Laporan seterusnya, projek-projek di kawasan Sundar yang tergendala dan tertangguh disebabkan oleh wabak COVID-19 akan dipercepatkan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, beliau mahu projek-projek itu berjalan dengan lancar dan dipercepat untuk kepentingan rakyat. Jadi kita mengharapkan semua projek-projek yang kita rancang dapat dilaksanakan dan kita pun
mengarahkan setiap jabatan dan agensi pelaksana, malahan saya sendiri pilih melawat ke tapak pembinaan, ke beberapa tapak pembinaan, dan kita mengarahkan apabila dia sudah dibuka supaya kontraktor ini akan membuat perancangan bagaimana untuk mempercepatkan to have the catch-up plan untuk memastikan projek-projek ini dapat dilaksanakan dengan cepat. Beliau berkata demikian semasa majlis kesyukuran dan ramah tamah Aidilfitri di Dewan Masyarakat Sundar pada Ahad. Dalam pada itu, Dato' Amar Awan Tengah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari berkata Sundar akan terus dibangunkan mengikut perancangan. Fokus kita sekarang ini ialah untuk memastikan bahawa pembangunan yang dirancang akan dapat dilaksanakan, dan mana lagi yang dapat diatur, kita atur. Ini menjadi fokus kita. Dan bukan saja dari segi pembangunan fisikal, jalan raya, jembatan, bakalan air, dan elektrik, kemudahan untuk anak-anak kita di sekolah, sekolah-sekolah akan banyak yang baik. Ini kita nak atur. Dan begitu juga dengan bidang kesihatan. Sementara itu, Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli II itu juga memberitahu kajian juga telah dilakukan bagi menangani masalah banjir di Sundar. Sementara itu, acara Kuching Marathon dan Miri Marathon kini bakal dianjurkan semula pada Oktober dan November depan selepas 2 tahun tidak diadakan susulan penularan wabak COVID-19. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu dengan adanya aktiviti seumpamanya, ia bakal merancangkan lagi pelaksanaan aktiviti-aktiviti sihat. We have now opened our borders also, and we do hope that with the launching today, we would be seeing many runners, not just from Sarawak, but from Brunei, from Singapore, from West Malaysia, because these are among the event which lovers or athletes or lovers of marathon would go for. You know? Apart from coming over for a holiday, for a break, they want to come down here to run. Beliau berkata demikian semasa sidang media Majlis Pelancaran Kuching dan Miri Marathon di bangunan Baitul Makmur 2 Kuching pada Isnin. Dalam pada itu, beliau memberitahu pihak penganjur turut menyasarkan penyertaan seramai 10,000 peserta dalam edisi ke-7 Kuching Marathon yang akan berlangsung pada 2 Oktober 2022 di Padang Merdeka. Manakala katanya sasaran untuk maraton di Taman Bulatan Miri pada 6 November 2022 pula adalah sekitar 7,000 orang. Categories for Kuching Marathon, there are 4 categories: the 5 km, the 10 km, the half marathon that is 21 kilometers, and the full marathon that is 42 kilometer. For those who are not familiar with marathons, for the Miri marathon, I understand just now from what has been explained, there are only 2 categories. 3 categories: the 42 kilometer that is a full marathon, the half marathon 21 kilometer, and the 10 kilometer. They don't have the 5 kilometer. So one has got 4 categories, the other one has got 3 categories. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim berharap agar program tersebut mampu menarik minat masyarakat tempatan dan luar Sarawak untuk terus membudayakan gaya hidup sihat serta merancangkan lagi pembangunan sektor pelancongan di negeri ini. Laporan berikutnya, walaupun masih dalam suasana Hari Raya Aidilfitri, orang ramai tidak ketinggalan untuk meraihkan sambutan Hari Ibu pada Ahad 8 Mei dengan menghadiahkan bunga kepada wanita yang bergelar ibu. Pengubah bunga dan hadiah atas talian Isyah Nol Kim ketika ditemu bual UKAS berkata beliau menerima tempahan 2 kali ganda berbanding tahun sebelumnya untuk jambangan bunga sempena sambutan hari istimewa itu sehinggakan beliau tidak menang tangan selain tempahan lainnya. Persiapan kami seminggu sebelum tarikh kami memang busy gila. Mun hari lain kami macam sehari 2 RM, 3 RM, macam yalah. Mun hari ibu tu kami pun
tempahan sangat banyak. Dalam sehari dalam 10 ke 15 ringgit ambil bola. Dekat FB, Marketplace, Instagram, status WhatsApp. Macam kedai nya buka pukul 9 sampai pukul 6 petang je. Macam kami orang yang di rumah tu, kita kontak je bila-bila masa, pagi ke tengah hari ke petang ke malam, kami orang tetap dapat molah. Menurut peniaga kedai bunga Xiao Li Ching, jualannya mendapat sambutan menggalakkan kerana pengunjung banyak membeli bunga sebagai tanda penghargaan kepada ibu atau pasangan tersayang. Saya jual bunga, tengok bunga, very happy吧。ini Mother's Day beri inilah, 康乃馨啊，康乃馨，哈，banyak orang。money, duit啊，you lipat. Mother's Day pun boleh money ha, duit. Lipat susun kasih mother. Begitu juga buat penggubah bunga dan hiasan atas talian Kasim Ibrahim yang mengatakan bahawa sambutan Hari Ibu tahun ini, beliau banyak menerima permintaan jambangan bunga orkid. Beliau bersyukur atas kelebihan yang diberikan kepada beliau untuk berniaga sambil membahagiakan orang lain lebih-lebih lagi pada Hari Ibu. Hari Ibu kena Hari Raya, customer pun lebih kepada tempahan bunga orkid lah. Memang banyak bunga orkid. Siapnya request lah untuk baiknya Hari Ibu. Alhamdulillah mari ada dalam berbelas juga lah. Sebab dia pun kami buka last minute untuk tempahannya. Kami ada menawarkan perkhidmatan seperti delivery lah. Pintu ke pintu. Okey, senang lagi untuk customer untuk order dengan kami. Pasti kami akan dapat merealisasikan lah. Contohlah anak yang tak jauh yang order dengan kami, anaknya di Senanjung boleh order dengan kami, and kami akan deliver dengan maknya lah, macam dengan orang yang tersayang. Alhamdulillah juga lah kerana Allah telah memberikan kelebihan yang kami untuk membahagiakan orang lain juga. Bukannya untuk kami sendiri aja, sebab kami pun ada ibu juga. Kami dapat membahagiakan orang lain dengan ibu orang lain juga. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.